Crossing daripada Sweden ke Norway, saya dapat tengok transition yang betul-betul cantik daripada segi landscape. Daripada Swedish Forest, saya masuk dekat kawasan yang lapang dekat Arctic Tundra. Dan finally, saya masuk dekat kawasan pergunungan dekat belah Norway. Lepas saya dah masuk ke Norway daripada Riksgransen, saya melalui dekat kawasan fjord. Dan pemandangan dia betul-betul cantik, combination antara snow mountain dengan kawasan lautan dekat Norwegian Sea. Dan satu pengalaman yang saya tak boleh nak lupakan adalah masa saya mengayuh dekat Lofoten Island dekat Northern Norway. Masa dekat Lofoten Island tu, saya camping outdoor berhari-hari dan lepas tu saya memang jadi tak tahan sejuk disebabkan saya expose dekat outdoor lama sangat. Sampailah saya sampai dekat satu kawasan kampung kecil ni. Dan bila saya masuk dekat kampung kecil tu, saya nampak ada satu hotel dan saya meluru masuk dekat pintu hotel tu disebabkan saya dah tak tahan sangat sejuk. Saya memang kena masuk indoor. Dan lepas tu saya pun ketuklah pintu hotel tu. Tak berapa lama lepas tu, owner hotel tu dia buka pintu tu. Dia tu adalah seorang macam lelaki tua ni. Dan dia pandang je saya lama-lama. Dia tak cakap apa-apa disebabkan dia macam terperanjat tengok saya. So saya pun explain lah dekat dia. Saya cakap saya ni tak banyak duit, tapi saya kena masuk tidur dekat dalam indoor. So saya tak perlukan bilik ke apa. Saya cuma perlu tidur dekat lantai pun boleh. Janji saya boleh bayar half price. Pasal masa tu saya memang tak banyak duit dan saya really desperate. Lepas tu owner hotel tu dia keep on pandang saya tak henti-henti. Lama dia pandang saya, dia still macam terperanjat tak cakap apa-apa. Lepas tu dia tanya yang saya ni daripada mana. So saya pun jawablah saya ni daripada Malaysia. Lepas tu dia pun suruh saya masuk dekat dalam hotel dia tu. And then dia pun cakap dekat saya yang sekarang ni dia tak expect any tourist datang dekat hotel tu disebabkan masa tu masa winter. So hotel tu masa tu memang kosong, tak ada orang. So dia pun bawa lah saya jalan-jalan. Dia tunjuk semua bilik-bilik dekat hotel tu. Dan akhirnya dia kasih saya bilik yang paling mahal dekat hotel tu. Dan dia cakap dekat saya, don't worry, tak payah bayar. Saya boleh tinggal je for free selama mana yang saya nak dekat situ. Dan saya rasa betul-betul lega disebabkan tu. Saya mandi air panas at least half an hour pada masa tu. Bilik saya tu memang besar, cantik, internet connection semua laju. Dan owner tu memang masak every time untuk saya, breakfast, lunch dengan dinner. Dia suruh saya duduk lama sikit dekat situ disebabkan dia suruh saya rest sebelum saya continue mengayuh dekat sepanjang Lofoten Island tu. Masa tu saya mengayuh ke arah selatan Lofoten Island untuk keluar daripada Arctic Circle menuju ke selatan Norway untuk end saya punya journey tu. Owner hotel tu nama dia Stena. Dia ni hidup seorang-seorang, dia tak ada family, dia tak ada anak semua. Dan dia run business hotel tu dah lama. Sebelum tu, every time during winter, dia selalunya akan keluar daripada Norway. Dia selalunya akan visit Indonesia. Dia selalu pergi ke Lombok every time masa winter. Dan dia pernah ada seorang anak angkat dekat Lombok. Tapi 2-3 tahun sebelum tu, anak angkat dia tu meninggal disebabkan aksiden motor. So dia jadi betul-betul sedih. Dan disebabkan tu dia dah stop datang ke Lombok since then. Dan disebabkan tu lah dia terperanjat masa saya mula-mula datang ketuk pintu hotel tu. Dia termenung lama tengok saya. Pasal dia cakap rupa saya ni mirip macam rupa anak angkat dia dekat Lombok tu. Dan mungkin pasal tu juga dia kasih saya duduk free. Dia betul-betul jaga saya. Dia masakkan breakfast, lunch, dinner untuk saya semua. Dan Stena ni, dia ni masak betul-betul sedap. Masa mula-mula tu dia saja je takutkan saya. Masa mula-mula tu saya tanya dia, dia tengah masak daging apa tu. Lepas tu dengan muka yang betul-betul serius, dia jawab dekat saya, dia sebenarnya tengah masakkan saya daging anjing. Saya pun terperanjat dan saya macam cari jalan macam mana nak explain dekat dia yang saya ni tak makan daging anjing. Lepas tu dia gelak kuat dan dia cakap jangan risau. Dia tahu saya ni daripada Malaysia semua. Pasal dia disebabkan dia dah biasa datang ke Malaysia, Indonesia. Dia dah tahu culture orang Melayu ni macam mana. So dia cakap saya jangan risau. Dia prepare semua makanan yang halal untuk saya. Dia masakkan saya nasi. Dia buat ikan macam ikan Arctic ni. Saya tak ingat nama ikan tu ikan apa. Tapi memang betul-betul sedap masakan dia tu. Dan dia betul-betul enjoy tengok saya makan dengan tangan disebabkan mungkin dia rindu sangat dengan anak angkat dia tu. Dan sepanjang saya duduk dekat hotel tu, saya tak keluar satu sen pun duit saya. Stena dia akan bayar semua saya punya grocery semua. Dia bawa saya jalan-jalan keliling Lofoten Island tu dengan dia punya sports car. Memang very good experience pada masa tu. Dan lepas beberapa hari saya berehat dekat hotel tu, saya pun akhirnya bercadang untuk continue saya punya ride tu. Dan Stena cakap dia offer saya untuk hantar saya dengan kereta dia dekat kampung yang selepas tu, iaitu Svolvær.
Kerana in between antara kampung dengan hotel tu ada satu tunnel yang panjang ni, lebih kurang 6 km, dan saya pun memang takut nak cross tunnel gelap tu. Especially masa winter memang agak bahaya. Dan since dia hantar saya dekat Surveyor tu, almost hari-hari dia akan call saya. Dia tanya keadaan saya macam mana, dia tanya saya tidur dekat mana, saya okey ke tak, dan dia akan tanya juga saya masih ada duit lagi ke tak, disebabkan dia cakap dia risau Norway ni mahal. Kalau saya tak ada duit, saya boleh je cakap dekat dia. Dia cakap nanti dia boleh bank inkan duit untuk saya. Seriously, Stainer ni memang betul-betul baik. Almost hari-hari dia akan call saya, dia offer saya untuk bank in duit dekat saya, sampai saya dah naik segan dah dengan dia. Dia memang betul-betul layan saya macam anak dia sendiri. Dekat Svolvaya tu, saya kenal lagi seorang orang lokal. Saya duduk dekat rumah ada seorang orang Hazara. Dia ni daripada Afghanistan, pelarian daripada Afghanistan. Dia ni dah menetap dekat Norway dah lama. Dia dah memang ada dia punya own business. Dia run dia punya car wash sendiri. Dan dia kenal ramai orang-orang lokal dekat situ. Siap masa dekat Svolvaya tu, saya pergi visit ada satu sekolah ni untuk kasih talk berkenaan dengan saya punya adventure dekat sekolah tu. Dan selepas daripada tu, saya pun sambunglah mengayuh dekat sepanjang Lofoten Island tu untuk menuju ke bahagian paling selatan sekali dekat Lofoten Island tu. Makin lama saya rasa makin selesa disebabkan musim sejuk slowly meninggalkan bumi Arktik pada masa tu. So suhu dia dah mula jadi makin lama makin panas. Ada sekali tu saya bangun tidur daripada tent, saya rasa macam badan saya dah mula panas disebabkan bila saya check temperature, temperature masa tu dah naik ke minus 8 Celsius. Mungkin disebabkan saya dah biasa sangat tidur dekat minus 20, minus 30 Celsius masa tu. Bila saya dah kena minus 8 tu, saya rasa macam panas. Saya siap buka jaket saya. Masa saya masak breakfast semua, saya cuma pakai t-shirt je pada masa tu. Rasa macam kelakar pula bila saya fikirkan balik. Daripada penghujung Lofoten Island tu, saya ambil ferry untuk ke Buda, dekat tengah-tengah Norway. Dan sepanjang ride saya dekat Norway tu, saya rasa mungkin sekali atau dua kali je saya bayar saya punya accommodation. Yang the rest semua sama juga macam dekat Sweden. Either saya bayar half price ataupun diorang tak terima langsung duit saya masa saya nak bayar accommodation saya tu. Okay, saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa saya memang very lucky masa saya dekat belah-belah Scandinavia, dekat negara-negara Nordic ni semua. At one point, saya pernah even dapat sponsor daripada government diorang. Dan hampir 20 company yang pernah sponsor saya punya journey ni sebenarnya datang daripada belah-belah Finland, Sweden, Norway ni semua. Yang ni semua mungkin saya akan ceritakan lain kali kalau saya masih lagi buat vlog Untold Stories ni pada masa yang depan-depan nanti, hopefully. Satu lagi benda yang membuatkan saya betul-betul tertarik dengan culture orang-orang Nordic ni semua adalah diorang ni memang orang yang very handy. Disebabkan negara Scandinavia ni mahal, diorang ni memang tak mampu nak upah orang kalau pipe rumah diorang tersumbat ke ataupun atap rumah diorang bocor ke. Diorang akan buat sendiri semua tu. Kalau dekat sini, every 3 months kita akan hantar kereta kita untuk pergi servis dekat workshop semua. Dekat sana diorang buat sendiri semua tu disebabkan upah diorang kat sana memang betul-betul mahal. Stainer for example, mula-mula saya macam tak percaya bila dia cakap dekat saya yang dia construct sendiri hotel dia tu sorang-sorang. Pada asalnya dia beli sebuah banglo yang terbiar dan daripada situ dia modify, dia construct sendiri banglo yang terbiar tu jadi hotel dia yang sekarang tu. Mula-mula saya tak percaya, tapi dia banyak tunjuk dekat saya bukti. Dia tunjuk dekat saya plan yang dia lukis sendiri tu semua. Dia tunjuk dekat saya barang-barang equipment yang digunakan untuk dia construct hotel tu. Dan lama-lama saya macam convinced, saya mula percaya dengan apa yang dia cakap tu. Sama juga masa dekat Trondheim, saya duduk dekat rumah kawan saya ni, nama dia Eric. Bila saya masuk kitchen dia cantik. So saya pun pujilah dia. Saya cakap dekat dia, your kitchen looks very nice. Lepas tu dia cakap dekat saya, oh thanks, I did it all by myself. It took me about 4 months to construct all this. Saya pun macam, you did it all by yourself? Dia pun jawab, yeah, I did it slowly, I enjoyed doing it. Lepas tu dia pun ceritalah dekat saya yang benda tu dah memang culture dia orang. Dia cakap masa umur dia 10 tahun dia pernah buat sebuah boat dengan bapak dia. Dan dia cakap dekat sana orang tak heran pun pasal benda tu, disebabkan itu dah memang culture orang-orang belah-belah Norway ni semua. Seriously, masa tu saya rasa macam very useless bila saya compare diri saya dengan diorang. Dan pada masa yang sama juga saya macam terfikir, mungkin disebabkan itulah kalau kita beli barang daripada IKEA, kita memang kena pasang sendiri. Disebabkan IKEA ni adalah brand Swedish. Dan bila saya fikir balik masa saya duduk dengan Karin, dengan Fredrik semua ni, diorang memang buat perabot diorang semua sendiri. So itu dah memang part of diorang punya culture. So ini adalah satu-satunya budaya orang-orang Scandinavia, orang-orang belah
Nordic countries ni yang saya betul-betul tertarik. Selain daripada budaya dekat sana, satu lagi benda yang membuatkan saya betul-betul tertarik dengan negara-negara Nordic ni adalah diorang punya education system. Pada tahun 2016-2017 macam tu, saya hampir-hampir masuk ke universiti dekat sana untuk sambung belajar, tapi tak jadi disebabkan pada masa tu saya ada some personal punya problem dengan pada masa yang sama tu juga saya mengayuh dekat area Himalaya, dekat Nepal, Bhutan semua tu. Macam dalam video yang sebelum ni saya ada mention sikit-sikit pasal education system dekat sana. Kalau macam universiti dekat negara kita ataupun mana-manalah dekat country-country lain dekat dunia ni, kebanyakannya kita cuma akan offer degree course dalam subjek yang macam mainstream, macam IT, engineering, art and design semua ni. Masa saya dekat Finland pada tahun 2014-2015 tu, dekat Northern Finland ada satu universiti ni, dia ada tawarkan satu degree punya course tentang wilderness survival. Dia punya degree course tu lebih kurang 3 tahun. Memang very interesting course tu. Saya tengok syllabus dia ada subjek macam macam mana kita nak survive dekat dalam hutan, pokok jenis mana yang kita boleh makan, pokok macam mana yang beracun, macam mana nak panggil wild animal supaya dia datang dekat kita. Siap dia ajar macam mana nak buat bunyi burung lagi supaya kita boleh communicate dengan burung tu supaya dia boleh datang dekat dengan kita. Saya rasa benda ni very useful disebabkan saya pernah follow Instagram seorang Finnish punya photographer ni. Dia punya gambar memang very interesting pasal dia tahu macam mana nak communicate dengan wild animals. So gambar-gambar dia semua, dia dapat gambar yang close up, tupai, burung semua memang datang betul-betul dekat depan lens kamera dia. Memang very interesting. Dan on the third year, masa final semester tu, sebelum graduate, each students kena travel sorang-sorang dekat dalam hutan dekat Finnish punya Arctic tu, kena travel dengan ski sorang-sorang dan survive selama lebih kurang sebulan lamanya. Finland adalah satu lagi country yang saya rasa dia punya culture very interesting, dan beberapa tahun lepas tu saya ada pergi ke Finland untuk belajar travel pakai ski. Dan kenapa saya pilih Finland untuk belajar travel pakai ski adalah kerana saya rasa betul-betul kagum bila saya tengok dekat YouTube ada satu video ni tentang macam mana diorang boleh menang masa diorang perang lawan Red Army, lawan askar Soviet daripada diorang punya neighbouring country iaitu Rusia. Walaupun the Red Army, askar Soviet pada masa tu datang dengan heavy artillery, dengan heavy weapon, diorang datang dengan tank semua, tapi askar Finland masa tu dia boleh menang cuma dengan bergerak dalam hutan, cuma dengan pakai ski. Ini pun nanti mungkin saya akan ceritakan dalam video-video yang akan datang nanti. Okay, saya ada baca a few comment dalam video yang saya post yang dulu, yang saya ada cerita pasal masa saya duduk dengan Karin dengan Fredrik dekat Björklinge masa saya dekat south of Sweden. Ada yang komen pasal Jonna Jinten, perempuan Swedish yang sekarang ni famous YouTuber yang banyak buat video pasal life dia dekat Northern Sweden. Masa saya dekat Northern Sweden, saya memang ada jumpa at least 2 orang perempuan yang hidup memang lebih kurang macam Jonna Jinten tu. Benda tu sebenarnya saya rasa dah memang agak normal dekat Sweden, especially dekat belah north, dekat belah Lapland. Dan actually orang-orang yang paling interesting saya pernah jumpa bukanlah orang Swedish tapi adalah orang Finnish. Sama juga orang-orang yang tinggal dekat belah north, dekat belah Arctic semua ni, macam dekat area Inari, Lepala, Olila semua ni. Okay, anyway, back to Norway. Saya end up saya punya cycling journey tu dekat Trondheim, dekat tengah-tengah Norway. Dan daripada situlah saya ambil train untuk balik semula dekat Sweden. Saya balik ke Björklinge untuk duduk lagi beberapa hari dekat rumah Fredrik dengan Karin. Dan daripada situlah saya fly balik ke Malaysia daripada Stockholm, Sweden. Masa saya sampai dekat rumah Karin dengan Fredrik tu, suasana dia dah betul-betul lain disebabkan pada masa tu dah dekat nak masuk musim panas. Compare beberapa bulan sebelum tu masa saya dekat rumah diorang masa winter. Dan sampai sekarang sebenarnya basikal yang saya pakai masa dekat Arctic tu masih lagi dekat rumah Karin dengan Fredrik tu, disebabkan saya tak cukup duit nak bawa balik basikal tu balik ke Malaysia. Masa tu saya ambil Malaysia Airlines, dan pada masa tu Malaysia Airlines masih lagi tak ada sports equipment punya luggage. So bila saya nak check in basikal saya tu, diorang anggap macam normal punya overweight luggage, dan diorang kira per kilo
kilo. Bila diorang timbang saya punya basikal tu, saya kena bayar roughly about RM5,000 pada masa tu. Disebabkan saya tak ada duit nak bayar, so saya terpaksa dah tinggalkan basikal tu dekat rumah Karen dengan Frederick tu. Okey, berbalik kepada Stainer, owner hotel dekat Lofoten Island tadi tu. Macam saya ceritakan tadi, lepas daripada Surveyor tu, dia akan call saya almost every day, tanya saya ada duit lagi ke tak. Dan benda tu berlarutan sampailah saya sampai dekat Sweden, dekat Björklinge, dekat rumah Karen dengan Frederick tu. Dia masih lagi call saya, tanya saya masih ada duit lagi ke tak. Kalau tak, dia nak offer, nak bank in duit dekat saya pada masa tu. Dan surprisingly, bila saya dah balik ke Malaysia beberapa bulan lepas tu, dia masih lagi call saya, tanya saya macam-macam. Dia tanya saya macam mana condition saya. Dia tanya saya punya filming project dengan basikal aku menjelajah tu dah berjaya ke tak, ada duit lagi ke tak. Dia cakap kalau saya ada problem dengan duit, dia suruh saya kasih saya punya passport number dekat dia dan dia akan send duit dekat saya through Western Union. Dan saya terpaksa cakap no. Saya memang rasa betul-betul dah segan sangat dengan dia, tapi dia memang betul-betul layan saya macam anak dia sendiri. Dan kita orang juga memang selalu berbalas email. Almost every year dia akan suruh saya datang dekat Norway, dekat Lofoten Island, especially masa winter, duduk dekat hotel dia. Tapi tak kesampaian disebabkan pada masa tu every time kalau winter mungkin saya ada dekat Kyrgyzstan ataupun saya ada dekat belah-belah Slovenia, Italy semua tu. Dan on the last winter pun dia ada email saya, cakap dekat saya kalau saya boleh keluar daripada Malaysia, mungkin saya boleh duduk dekat hotel dia dekat Lofoten Island tu selama mana yang saya nak. Tapi baru-baru ni, masa lepas raya hari tu, saya ada dapat satu email daripada seorang perempuan daripada Norway ni, agak menyedihkan. Dia cakap dekat saya yang Stainer baru saja meninggal dunia. Saya pun macam termenung sekejap bila saya baca email tu. Saya rasa macam sedih disebabkan tak kesampaian saya nak berjumpa dengan Stainer lagi. Tapi itulah, everything is temporary, people come and go. So sampai sini sajalah vlog Untold Story saya buat masa ni. Mungkin satu hari nanti saya akan sambung lagi. Sebenarnya cerita saya ni memang banyak lagi. So far saya dah buat hampir 40 episod vlog Untold Stories ni. Saya baru ceritakan pengalaman saya daripada tahun 2010 sampai tahun 2012 dulu. Banyak lagi cerita saya sebenarnya daripada tahun 2013 tu sampailah ke baru-baru ni, masa dunia kita ni kena attack dengan coronavirus, dengan pandemik ni. Tapi tengok macam mana, mungkin satu hari nanti bila saya dah banyak lagi free time, saya akan continue slowly ceritakan lagi pengalaman travel saya dulu. So at least pengalaman tu tak adalah satu hari nanti akan hilang bersama-sama saya. So setakat ini sajalah video saya untuk kali ini. Terima kasih.